إلى هذا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه نظام شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر يا كريم. وبعد. Yang berusaha pengurusi suruh hari jatuh puasa Masjid Negeri Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, para alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah taala. Zuhur ini kita meneruskan sambung kuliah kita. Sebelum ni kita bincang tentang menjauhi caci maki dan mulut celupar. Okay, kita bincang, lepas itu kita bincang tentang tidak menuduh seseorang dengan kefasikan atau kekafiran tanpa asas-asas kebenaran. Bismillah. Basic perbincangan kita tentang akhlak Muslim terhadap masyarakat ini dalam kitab Kepribadian Muslim ini asasnya pada lidah. Panjang cerita-cerita ni, banyak cerita ni semua tentang lidah. Itu sebabnya Nabi SAW menekankan kepada manusia supaya menjaga salah satunya lidah. Itu sebab dalam ilmu tasawuf, kalau tuan-tuan baca Bidayatul Hidayah, kitab Imam Ghazali kan, ataupun mana-mana kitab tasawuf, yang pertama antara penekanan dia, pertama kena jaga mata. Yang kedua jaga pendengaran. Yang ketiga anggota yang perlu dijaga ialah percakapan. Kalau anggota nak kena jaga tu, yang pertama mata lah, yang kedua telinga, yang ketiga lidah. Tu dulu cerita tentang penjagaan anggota badan dalam ilmu tasawuf. First, dalam ilmu tasawuf ni dia bincang tentang jaga 3 anggota badan. First, pertama dia bincang, bab pertama bincang pasal jaga mata, jaga telinga, jaga lidah. 3 tu first. Yang ketiga tu disebut jaga lidah. Mata sebab apa? Sebab mata tu mengotorkan hati. Bila tengok benda-benda yang tak sepatutnya, mengotorkan hati. Ada satu titik hitam dekat hati. Bila aku titik hitam kat hati, mudah dia mendekati dosa, buat dosa pada Allah Ta'ala. Makna mata kena jaga. Kalau lelaki lebih dahsyat mata kena jaga. Zaman sekarang perempuan pun samalah, tapi lelaki lebih lagi. Sebab mata kelemahan lelaki. Terus sekali kalau berkaitan dengan nafsu syahwat, besok mata lelaki. Senang titik hitam, satu titik hitam dekat hati. Yang kedua pendengaran. Sebab apa yang kita dengar, benda-benda fitnah, benda-benda tak betul, dia mempengaruhi hati, jiwa kan. Kita belajar tasawuf tu untuk memperbaiki ahwal ataupun hal ehwal hati, jiwa. Disebut kelakuan hati, kelakuan jiwa seseorang. Kalau kita semayang, kita ibadah, itu fiqh, kelakuan anggota badan, tubuh badan kita ikut fiqh. Contoh angkat takbir, rukuk, sujud, sampailah sekali bagi salam.
Itu kelakuan anggota badan zahir, nampak. Bila kita cerita bab tasawuf, dia sebut kelakuan jiwa, kelakuan hati. Tu yang dibincang tu lebih mendalam lagi. Belajar tasawuf untuk bukan nak baikkan orang. Belajar tasawuf nak baik diri sendiri. Bukan belajar tasawuf tu rasa diri lagi handal pada orang. Tak, orang belajar tasawuf ni sebenarnya dia rasa diri dia teruk. Diri dia hina. Banyak salah, banyak dosa. Tu sebab dia belajar tasawuf. Tapi kalau dia belajar tasawuf, dia rasa dia bongkak, dia khilaf dengan makna tasawuf tu. Sebab nanti dalam pembencangan tasawuf dia ada 3 sifat utama yang kena elak. Musuh utama kepada hati, kepada jiwa. Apa dia? Sombong, ujub, riak. Kombar 3 tu. Itu paling rosakkan hati lah. Jadi orang belajar tasawuf ni dia rasa hina, diri dia rendah, diri dia tak betul, banyak salah. Itu sebab dia belajar tasawuf. Kena jaga mata. Satu, sebab mata tu turun hati, sonang dosa, ada titik hitam. Dengar pun mempengaruhi jiwa, kelakuan, fikiran kita, hati kita. Dan yang terakhir, lidah. Apa yang kita, sebab apa dia sebut jaga mata dulu, jaga telinga, last kali jaga lidah. Sebab apa yang ditentukan oleh mata, apa yang dia dengar oleh telinga akan mempengaruhi kosan kepada lidah. Dia pandang, dia tengok benda tak betul. Dia cakap pun benda tak betul lah. Dia tengok benda yang salah, yang tak sepatutnya dia tengok. Perkataan yang akan keluar lah perkataan-perkataan yang tak senonoh, yang lucah. Misalnya, masuklah apa yang dia dengar, akhirnya memberi kesan kepada lidah. Itu sebab first kena tutup dulu pandangan. Ghaddul basar, tunduk dulu pandangan. Dengar kena selektif, pilih pendengaran. Lepas tu barulah keluar daripada lidah perkataan-perkataan yang baik-baik. Jadi tidak menuduh seorang lelaki akan seorang lelaki dengan kefasikan atau kekufuran, melainkan tuduhan itu kembali kepadanya. Jika sahabatnya orang yang tidak dituduh, orang yang dituduh tidak demikian, kalau yang dituduh itu tidak fasik dan tidak kafir. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya tidak bolehlah seseorang itu menuduh. Ini cerita tentang membuat tuduhan kepada seseorang. Jangan suka tuduh-tuduh orang. Zaman sekarang ni zaman stigma masyarakat. Zaman orang sonang hondah-hondahkan orang, hinukan orang. Bila isu boikot tak boikot. Saya itu dalam kuliah saya sebut. Jangan hondah-hondah orang. Jangan hina orang. Itu bukan matlamat kita hidup sebagai orang Islam. Kita kesian ke orang, kita kesian macam mana ke orang, kamu harus berlaku adil, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Kamu perlu berlaku adil terhadap musuh kamu. Dan juga apatah lagi kalau saudara semuslim kamu. Tak boleh tuduh-tuduh orang sembarangan. Kalau kita nak buat, kita buat elok-elok, jaga elok-elok. Tapi jangan tuduh orang yang tak buat itu macam hina dah. Salah kaedah. Samalah macam orang keluar daripada penjara. Sebab dah ada cop penjara tu kan. Jadi ni tak dicaya ni, dia orang ni tak betul kan, tak boleh. Jangan macam tu. Barangkali manusia itu atau dia lebih mulia daripada kita. Itu cerita tasawuf tadi. Itu cerita kelakuan hati tadi. Itu sebab kalau dalam solat kita niat dulu. Berdiri tegak, niat. Sebab apa niat tu? Niat tu nak botorkan ibadah kita buat untuk siapa. Kalau kita dah rasa kita buat sesuatu yang kebaikan ataupun satu amalan, satu ibadah tu, kita rasa diri kita yang betul, orang lain salah, itu perosak kepada amal, perosak kepada ibadah. Kita rasa dengan sebab kita buat tu akhirnya orang lain semua salah. Itu namanya penyakit ujub. Rasa bangga dengan diri, rasa diri je yang betul, orang lain semua salah. Tak betul tu tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi kita kena bersederhana. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu tengah-tengah, bersederhana. La ifrat wala tafriq. Dia tak berkurang-kurang. Semua bodoh habis semua dimakan
Mono boykot kau, mono tak boykot kau, habis semua makan. Macam tu. Tak boleh kurang-kurang macam tu. Tak pula wala tafrid, tak pula dia berlobby-lobby. Bila orang tak buat, habis dia huno orang tu. Habis dia kutuk-kutuk orang tu. Dia caci-caci dia saja yang betul, orang lain semua salah. Tak boleh. Salah kaedah. Itu sebab kita ni juga disebut sebagai ummatan wasata. Umat pertengahan. Dia tak ekstrim, tak hulu, dia tak melampau, dan tidak juga dia mengambil mudah, mengambil ringan sesuatu perkara. Sebab tuan-tuan, kita buat sesuatu benda tu bukan dengan emosi semata-mata. Dia mesti dengan ilmu. Buat analisis, tengok sikit macam mana negara kita, hubungan antara bangsa, macam-macam kita kena nak analisis tu. Bukan semata-mata kita rasa emosi semata-mata kita ikut follow. Tak boleh. Baik. Jangan tuduh-tuduh. Kita ni nahnu du'a la qudah. Kita ini pendakwah. Kita ini bukan pendakwa raya. Kita bukan penghukum. Kita dakwah orang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan faqala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik perkataannya, melainkan dia mengajak kepada Allah, ajak pada Allah, wa amila salihah, dia buat amalan baik, faqala innani minal muslimin, dan sesungguhnya aku ini di kalangan orang-orang Islam. Jaga perkataan kita, jangan tuduh menuduh, jangan caci mencaci, jangan mengedik orang lain. Jaga perkataan kita. Besok kita jadi muflis ke akhirat, dia tuntut pahala kita. Dah tuntut pahala kita, kita bagi pula, kita ambil pula dosa dia. Kita tanggung. Muflis kita di akhirat. Pemalu dan menyembunyikan rahsia dan cacat orang. Sebahagian dari akhlak muslim yang sejati ialah pemalu. Masya-Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tak ada rasa malu, kau buatlah apa yang kau suka. Itu dah habis dia tu. Kalau rasa tak malu tu, buatlah apa yang kau suka. Dia sebenarnya mafhum mukhalafah. Macam kita sebut ke anak gitu lah. Dia panjat pokok. Panjat pokok. Panjat lagi panjat. Panjat. Kita suruh dia panjat. Suruh panjat tu maknanya bukan bagi dia panjat. Kan kau jadi apa-apa jatuh kau tanggung, menangis. Maksud tu kau rotan. Dah lah sakit tambah rotan lagi. Sebab apa? Tak dong cakap. Macam tu dah deh. Bila kita tak malu, buatlah apa kau suka. Buat. Besok tanggunglah. Tanggunglah dosa. Tanggunglah macam mana masyarakat pandang, persepsi pada masyarakat, timbul fitnah, macam-macam. Dan paling dahsyat kosan dekat akhirat. Bila kita tak ada rasa malu. Okey? Dan menyembunyikan segala rahsia dan cacat cela saudaranya. Masya-Allah, tabarakallah. Indahnya akhlak dan peribadi Islam. Bila dia tahu ada cerita-cerita yang tak sepatutnya pada saudara dia, pada orang Islam yang lain, dia menyembunyikan cacat cela saudara dia, keburukan-keburukan saudaranya. Dia tidak memanjang-manjangkan pula cerita itu kepada orang lain. Subhanallah. Tak boleh dia cerita-ceritakan panjang-panjang cerita buruk, menyebarkan berita-berita buruk, berita jahat, tuduhan palsu yang bukan-bukan dalam masyarakat Islam. Mereka mengamalkan arahan-arahan Al-Quran Al-Karim dan sunnah yang suci yang mengancam golongan perosak yang berseronok-seronok menyebarkan berita-berita jahat, tuduhan-tuduhan palsu dan cacat cela orang. Ancaman itu adalah paling dahsyat dan paling menggerunkan dengan azab dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Surah An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang yang ingin agar berita, yakni perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Orang yang menyebarkan berita-berita tak elok, berita-berita buruk, berita-berita palsu, loket mana-mana lah sekarang lagi sonang tersebar. Kata Allah dalam Al-Quran, dia akan dapat kosan perbuatannya. Bukan tunggu loket akhirat, ke dunia dia akan dapat.
Kalau dia sebar berita buruk, macam mana lah berita tu, macam mana Allah nak balas kat dunia tu, tunggulah, Allah pasti balas. Allah mungkin balas balik dengan perbuatan yang sama. Macam mana dia buat? Kalau dia tak buat, mungkin Allah balas pula dokek anak dokek keturunan Macam mana bentuk Allah balas? Itu berdasarkan kepada kehendak iradah Allah. Tapi dia dapat tak? Dia tetap dapat. Na'udzubillah min zalik. Jaga-jaga. Oleh kerana itu, orang yang melepaskan lidahnya dalam menyebarkan berita-berita jahat dan tuduhan-tuduhan palsu dalam masyarakat Islam adalah berdosa. Samalah seperti orang yang membuat dosa yang diheboh-hebohkan itu. Allahu Akbar. Al-qailul fahisha wallazi yashi'u laha fil ithmi sawa'un, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, disebut yang membuat kejahatan dan orang yang menyebarkan kejahatan itu, yakni beritanya, sama banyak dosa dia. Allah, kita tak buat dosa tu, tapi kita sebarkan cerita buruk tu, sama dosa. Waliyauzubillah min zalik. Ini saya tak cerita bab politik, saya tak masuk cerita politik, saya tak minat saya politik ni. Saya bukan orang politik. Ni saya cerita bab jaga akhlak, jaga peribadi. Tak payahlah cerita bab negara, tak payahlah cerita bab tamadun. Kalau setiap individu Muslim tu dia tak boleh jaga adab dia sesama Muslim, subhanallah. Mula daripada mana? Daripada seorang individu. Baru dia pergi kepada keluarga, keluarga pergi kepada masyarakat, baru membina sebuah negara. Itu cerita peradaban. Nama peradaban tu pun daripada perkataan adab. Okey. Seorang individu dalam masyarakat Islam adalah penutup berita jahat dan tuduhan palsu. Kebetulan pula cerita kan hari ni kan. Dia pemalu dan tidak tergamak membuat dosa dan noda. Subhanallah. Bila dia dengar berita-berita buruk tu, dia malu. Malu dengan Allah Ta'ala, malu dengan dosa-dosa yang saudara-saudara Muslim dia buat. Jadi dia tak sanggup nak sebarkan. Dan dia risau pula dia terjumus dengan dosa yang sama. Itu sebab dia kawal lidah, dia kawal jiwa dia, fikiran dia, tak nak menyebarkan benda tu, sembunyikan. Dia mempunyai akhlak mulia yang diperolehi dari didikan Islam, yang menghalanginya daripada melibatkan diri dari menggugat dan melukai kehormatan manusia. Dia memelihara lidahnya dari mengembangkan berita maksiat, sama ada berita itu didengarnya dari orang lain atau dia melihatnya sendiri, dan semuanya itu ditutup rapat-rapat kerana mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap umatku dimaafkan kecuali yang berterang-terangan, dan sesungguhnya termasuk berterang-terangan itu seorang lelaki membuat dosa di waktu malam, kemudian berpagi-pagi padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup rahsianya, lalu dia berkata, hai fulan, aku telah membuat begini dan begini, padahal dia telah bermalam ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sendiri mendedahkan rahsia Allah Taala. Muttafaqun alaih. Seorang yang buat dosa, dia buat dosa pada Allah Ta'ala pada waktu malam hari. Besok pagi dia, bila dia bangun tidur, waktu siang pula dia sebarkan apa yang dia buat pada orang. Maka itu dia dapat dua dosa. Satu, dosa dia buat dosa tu lah. Yang kedua, dosa dia at-tafakhur, dosa dia berbangga-bangga dengan dosa yang dia buat. Dua dosa pula. Lepas tu pula orang lain tahu dengan dosa dia, tersebarlah kesalahan, keaiban, keburukan yang dia buat. Tu kosan besar. Akhirnya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasturu 'abdun 'abda fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Tidak menutup seorang hamba akan seorang hamba di dunia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menutupnya di akhirat, yakni menutup rahsianya, menutup cacat celanya. Kita bila tahu keaiban seseorang, Ustaz, macam mana Ustaz kalau kita tahu dan dia melibatkan dosa itu dengan orang lain? Contohnya dia buat dosa, dia ganggu orang, melibatkan hak orang lain. Itu kena lapor lah. Kena lapor. Tapi kalau dia melibatkan keaiban, noda, dosa, kena terkawal lah laporan tu. Tak bolehlah orang lain tahu. Kepada pihak berwajib sahaja yang sepatutnya tahu, kena tahu dan buat siasatan. Janganlah heboh-heboh kat orang lah.
Dia heboh, ya tu dia memang baik, dia memang baik. Lepas tu boleh report, tak apa tu. Report kepada pihak yang sepatutnya perlu tahu sahaja. Kalau melibatkan dosa tu dengan orang lain. Tapi kalau dia buat dosa sama sendiri, dia dengan orang yang buat dosa tu yang tahu, orang lain tak tahu, tak ada siapa pun tahu, dia yang tahu. Tentu. Kemudian tersebarlah benda tu, kita ternampaklah dosa tu. Kita ni seorang nampak, ada seorang nampak. Orang tu boleh sebar tak? Tak boleh, dia tak boleh sebar. Macam mana ustaz kalau nak dakwah kat dia? Boleh, pergilah dakwah. Ad-dinun nasihah, tak ada larang pun nak dakwah kat dia, nak nasihat. Tapi nasihat elok-elok, minta dia taubat pada Allah Taala. Lepas tu tak payahlah heboh-heboh. Macam tu. Okey. Sesungguhnya mengubati merawati kelemahan kemanusiaan bukanlah dengan cara mengintip kesalahan cecela manusia, mendedahkannya dan mengisytiharkannya. Sebaliknya hendaklah membentangkan kebenaran kepada pendengaran mereka dan mengembirakan mereka supaya kembali taat kepada Allah Taala. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika engkau mengekori aurat muslimin, engkau telah merosakkan mereka dan hampir engkau merosakkan mereka. Tak boleh mencari-cari, mengintip keaiban orang Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la tu'zu ibadallah wa la tu'abbiruhum. Janganlah kamu menyakiti hamba Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu memalukan mereka. Dan janganlah kamu mencari-cari aurat mereka, kerana sesungguhnya siapa yang mencari aurat saudaranya muslim, Allah Subhanahu wa taala mencari auratnya lalu mendedahkan auratnya di rumahnya, yakni memalukan dia atau membuka tembelang di rumahnya. Jadi kita hati-hatilah dalam kita bercerita tentang aib orang lain ini. Semoga kita dapat manfaat sama-sama. Seterusnya, yang terakhir hari ini, tidak memasukkan perkara yang tidak mendatangkan faedah baginya. Sesungguhnya seorang muslim yang bijaksana dan bersungguh-sungguh memperbaiki Islamnya serta mengharap keredaan Allah, tidak suka melibatkan diri dalam perkara yang tidak berguna padanya. Dia tidak suka menghidu-hidu urusan peribadi orang, tidak suka menyelami gelora fitnah, kata mengata, tuduhan-tuduhan palsu yang sedang rancak dibincangkan dan mengebarkan benderanya dan menjulang tinggi-tinggi untuk menaungi manusia di segala tempat. Dia tak nak terlibat dengan berita-berita menghina orang, berita-berita fitnah, cerita-cerita tentang urusan peribadi orang. Dia tu dah berpisah dengan bini dan dong ada bergaduh malam tadi, dah bercerai dah tu, gael lah. Cerita peribadi orang, cerita rumah tangga. Dia donga, dia tu betul lah, dia tu buat hal macam ni, cerita hal orang. Bila donga ya hal macam tu, dia bariun, dia mengelak diri daripada donga, mengelakkan diri daripada terlibat sama dalam cerita tu. Dia tak nak donga macam tu. Subhanallah, susah nak cari tu kan. Susah. Dia kalau donga-donga cerita tu, kalau dia nak donga sekali, setan tu datang kat telinga, donga sekali macam best cerita tu. Siapa tu cerita tu? Si fulan dah, si fulanah. Subhanallah, masya-Allah kan. Okey. Orang-orang yang membangunkan usaha-usaha yang agung itu tidak punya kesempatan langsung untuk menyelam dalam dosa dan maksiat. Kalau dia sibuk dengan usaha memperbaiki diri dia, melihat akhlak dia, mempertingkat ibadah, mendalami ilmu pengetahuan, dia tak ada masa dia untuk terlibat dengan cerita-cerita macam tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada demi kebaikan seseorang itu, kebaikan Islam seseorang itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kena-mengena ataupun tidak berguna baginya. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan At-Tabrani. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meredai untuk kamu 3 perkara dan membenci untuk kamu 3 perkara. Dia meredai kamu jika kamu beribadat kepadanya, dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia.
dan kamu hendaklah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dia membenci untuk kamu kata dan dikata, yakni mengata-ngata orang, banyak soal, kasura masailihim, banyak soalnya, dan mensia-siakan harta, yakni memusnahkan harta benda. Bila dia dapat harta, dia tak menghargai harta bondo yang dia dapat. 3 bondo. Satu tadi apa? Ibadah, jangan sekutukan Allah, dan jangan buat ibadah tanpa sekutukan Allah, ikhlas pada Allah. Yang kedua, pegang teguh dengan hablullah, tali Allah, hubungan dengan Allah. Ni jaga hubungan dengan Allah. Yang ketiga, jangan kamu cerai-berai, maknanya rosak ukhuwah. Jangan kamu rosak ukhuwah, habis rosak ukhuwah, bergaduh-gaduh. Jangan. Dan dia benci pula untuk kamu ni mengata orang, banyak soal. Orang cakap banyak soal, banyak nak tanya, mulut murai, semua bondo nak dipersoalkan, semua bondo nak ditanya, dan mensia-siakan harta. Bila dapat harta, dia sia-siakan harta tu, dia tak manfaatkan harta tu. Kalau ada boleh harta, biarkan bondo tu berkarat, tak dimanfaatkan. Kalau boleh harta tu disimpan, dia tak diguna-guna untuk manfaat dia, untuk manfaat manusia, untuk manfaat orang lain. Maka itu sesuatu yang tak disukai oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya masyarakat Rabbani, suatu masyarakat yang tidak ada padanya perbuatan kata mengata, banyak soal, mencampuri urusan peribadi manusia. Setiap individunya sibuk dengan urusan-urusan yang lebih besar dan penting. Mereka sibuk dengan urusan merealisasikan hukum-hukum Allah, meninggikan kalimah Allah di muka bumi ini dan mengibarkan benderanya untuk menaungi manusia di segala tempat. Orang-orang yang membangunkan usaha-usaha yang agung itu tidak punya kesempatan langsung untuk menyelam di dalam lautan dosa dan maksiat itu. Semuanya disebabkan oleh lidah. Jadi janganlah kita ni terlibat dalam perkara-perkara yang tak sepatutnya kita libatkan diri. Hatta dengan jiran sekalipun, jiran ada buat berdosa dan sebagainya, keaiban, jangan diheboh-hebohkan. Kalau dengar jiran tu asyik bergaduh lelaki bini kat sebelah rumah tu, contoh kita pun duk mengatur kat jiran lain, dia kojol bergaduh je, menyebarlah cerita-cerita aib jiran dan sebagainya, maka itu tak sepatutnya berlaku. Jadi kita jagalah akhlak mulia ini. Semoga kita ni menjadi masyarakat yang kuat, kukuh hubungannya sesama Islam. Kerana itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman kamu selagi mana kamu tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau dia rasa diri dia nak bahagia, orang lain pun nak bahagia. Kalau dia rasa diri dia tak suka dikata oleh orang, dia pun tak boleh mengata orang. Macam tu kaedah. Kalau orang lain tu tak suka, dia dituduh, dimalu-malukan, kita pun sama, jangan buat macam tu dekat orang. Nanti kita akan dapat seperti mana yang kita bagi, kita akan tuai sebagaimana yang kita somai dalam hidup kita. Yang lebih menyakitkan lagi, kalau Allah bagi azab tu dekat dunia, lebih-lebih lagi Allah akan bagi azab tu dekat akhirat, yang lebih pedih azabnya berbanding dengan azab yang dekat dunia ni. Na'udzubillahi min zalik. Semoga ada manfaat sesama kuliah pada hari ini. Nanti kita sambung dalam tajuk jauh dari mengumpat dan mengadu dombakan manusia. Masih lagi cerita tentang lidah ni. Lepas itu sambung lagi menjauhi qaulaz zur, kata-kata palsu. Lepas itu jauh lagi menjauhi buruk sangka, prasangka pada orang lain. Dibahaskan satu-satu melalui ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat manfaat pada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.